Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin ajukan satu soalan. Bayangkan 10 negara di dunia serentak tidak menyukai sebuah negara. Bukan kerana negara itu memulakan perang. Bukan juga kerana ia merampas sumber alam. Ia dibenci hanya kerana ia menaiki tangga kejayaan terlalu pantas. BBC bertanya kepada 18,000 orang. 71% menjawab pengaruh Malaysia adalah negatif. Mereka tidak pernah menyangka sebuah negara seperti Malaysia mampu sampai ke tahap ini. Ini bukan sekadar kebencian. Ia adalah ketakutan. Hari ini, saya akan mendedahkan punca sebenar ketakutan itu. London, United Kingdom, ibu pejabat BBC. Di sinilah sebuah tinjauan pendapat berskala besar dirancang untuk mengukur imej negara-negara di seluruh dunia. Agensi tinjauan, Globescan, menemu bual kira-kira 18,000 orang dari 19 buah negara sama ada secara bersemuka atau melalui telefon. Soalannya mudah. Adakah pengaruh negara ini di dunia positif atau negatif? Senarai negara yang dinilai termasuklah kuasa-kuasa besar tradisional seperti Amerika Syarikat, China, Rusia, Jerman dan Jepun. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, dalam senarai itu, terselit sebuah negara kecil dengan populasi hanya sekitar 33 juta orang, Malaysia. Lazimnya, dalam tinjauan sebegini, negara yang sering disebut secara negatif sudah diketahui umum, bukan? Amerika Syarikat, Iran, Rusia, Korea Utara. Apakah sebabnya Malaysia turut berada dalam senarai ini? Mari kita lihat helaian seterusnya. Di China, penilaian negatif terhadap Malaysia, 71%. Positif, hanya 25%. Neutral, 2%. 7 daripada 10 orang di sana menyatakan pengaruh Malaysia adalah negatif. Di Brazil, 46% negatif. Spanyol dan Meksiko, masing-masing 42% negatif. Tidakkah ini mengejutkan? Namun, ada satu angka yang paling aneh. Di Jerman, 32% negatif, 11% positif, dan 57% neutral. Bukan peratusan negatif yang tinggi, tetapi peratusan positif yang sangat rendah. Ini bermakna, 9 daripada 10 orang Jerman sama ada tidak mempunyai sentimen baik terhadap Malaysia atau langsung tidak berminat. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada 18,000 responden, 10 negara memandang Malaysia secara negatif. Sudah tentu jiran terdekat seperti Singapura dan Indonesia tidak termasuk dalam sampel tinjauan ini. Jika ya, kedudukannya mungkin berbeza. Sekarang, izinkan saya bertanya, mengapakah dunia mula merasa takut terhadap sebuah negara yang 70 tahun dahulu merupakan salah satu negara termiskin dengan pendapatan per kapita hanya sekitar $300 selepas merdeka? Sebuah negara yang pendapatan bulanannya hanya cukup untuk membeli beberapa cawan kopi. Mereka membenci negara itu, bukan memandang rendah, tetapi membenci. Ini bukan sekadar sentimen biasa. Sentimen adalah emosi, ia boleh wujud tanpa sebab. Pandangan yang dilemparkan oleh 10 negara ini terhadap Malaysia bukanlah emosi, ia adalah ketakutan. Ketakutan yang berakar umbi bahawa industri, budaya, dan keselamatan mereka mula bergantung kepada Malaysia. Kita boleh bahagikannya kepada 3 cabang. Kebergantungan ekonomi. Negara-negara yang mana paginya tidak akan bermula tanpa produk Malaysia. Serangan budaya. Negara-negara yang mana generasi mudanya menyanyikan lagu-lagu Malaysia, menonton filem-filem Malaysia, menyebabkan tradisi generasi tua terpinggir. Ancaman kewujudan. Negara-negara yang merasa kedudukan mereka, sama ada dari segi ekonomi atau keselamatan, sedang dirampas oleh Malaysia. Hari ini, kita akan meneliti isi hati 10 negara ini satu persatu. Bermula dari nombor 10 hingga ke puncak. Tetapi, saya ingin maklumkan satu perkara terlebih dahulu. Saya tidak akan memberitahu Anda negara mana yang berada di kedudukan pertama buat masa ini. Apabila Anda mendengar cerita ini sehingga tamat, Anda akan mengetahuinya secara semula jadi. Dan saat Anda mengetahui negara itu, Anda mungkin akan merasa marah pada mulanya, tetapi akhirnya hati Anda akan dipenuhi dengan kehangatan. Sebelum itu, ada satu perkara yang perlu kita fahami. Sejauh manakah Malaysia telah maju sehingga dunia mula berasa sebegini? Biar saya ceritakan. Setakat Mac 2026, dalam ranking kuasa dunia oleh US News, Malaysia berada di kedudukan ke-6. Perancis di tempat ke-7. Jepun di tempat ke-8. Ya, Malaysia berada di atas Perancis dan Jepun. Pada tahun 2025, jumlah ekspor Malaysia ke luar negara mencecah kira-kira $710 bilion, melepasi paras $700 bilion buat kali pertama dalam sejarah.
Daripada jumlah ini, ekspor semikonduktor sahaja menyumbang kira-kira 173,4 bilion dolar. Jika dibahagikan mengikut hari, ini bermakna semikonduktor bernilai kira-kira 475 juta dolar dihantar dari Malaysia ke seluruh dunia setiap hari. Walaupun ketika Anda sedang tidur, semikonduktor bernilai hampir setengah bilion dolar sedang dimuatkan ke dalam kapal terbang dan kapal kargo. Januari tahun ini, indeks FBM KLCE melepasi paras 3.000 mata, satu rekod dalam sejarah 50 tahun Bursa Malaysia. Pada bulan yang sama, permodalan pasaran saham Malaysia mengatasi Jerman. Pada bulan Februari, ia mengatasi pula Taiwan untuk menjadi yang ke-8 terbesar di dunia. Dan permodalan pasaran Petronas melepasi 1 triliun dolar. Yang pertama bagi syarikat Malaysia untuk mencapai tahap itu di peringkat global. Dan pada bulan ini juga, prototipe pertama kapal peronda generasi baru, NGPV, yang dibangunkan sepenuhnya oleh kepakaran tempatan akan dilancarkan. Sekarang, tidakkah anda mula faham mengapa dunia begitu peka dengan Malaysia? Mulai sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kepekaan ini berubah menjadi ketidakselesaan dan bagaimana ketidakselesaan itu bertukar menjadi ketakutan. Dibenci bermakna anda tidak lagi dipandang enteng. Pada tahun 1960, 3 tahun selepas kemerdekaan, Kuala Lumpur masih dipenuhi dengan rumah-rumah papan. Pada tahun itu, pendapatan per kapita negara adalah sekitar 358 dolar. India sekitar 82 dolar. Kenya di Afrika juga pada tahap yang sama. Biar saya berikan satu analogi. Ada sebuah keluarga dengan pendapatan bulanan RM350. Jiran sebelahnya berpendapatan RM180. Kedua-duanya miskin. Tetapi 60 tahun kemudian, pendapatan keluarga ini melonjak menjadi RM35.000 sebulan. Jiran sebelahnya pula kini RM2.500. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Pada tahun itu, apakah produk ekspor utama Malaya, getah dan biji timah, komoditi mentah? Seorang jenderal British selepas kemerdekaan pernah berkata, untuk memulihkan negara itu, ia akan mengambil masa 100 tahun. Itu adalah satu pandangan sinis. Tetapi pandangan sinis itu salah. Jauh sekali dari 100 tahun, dalam tempo satu generasi, yaitu 30 tahun, Malaysia mula mendaki tangga kejayaan. Daripada getah dan biji timah, kepada pemasangan komponen elektronik. Daripada elektronik kepada pembuatan. Daripada pembuatan kepada industri berat. Pada tahun 1980-an, apabila Proton mengeluarkan kereta pertama, jurutera Jepun tersenyum sinis. Negara itu mahu membina kereta? Biar saya ceritakan sebuah kisah. Pada tahun 1974, seorang lelaki bernama Tengku Razaleigh Hamzah berdiri di pesisir pantai Terengganu. Ia hanyalah kawasan paya yang terbentang luas. Beliau berkata, disinilah kita akan membina hub minyak dan gas negara. Apabila beliau pergi ke Bank Dunia untuk meminjam wang, beliau ditolak. Tidak munasabah bagi negara seperti Malaysia untuk membangunkan industri minyak dan gasnya sendiri. Akhirnya, ia dimulakan dengan modal dan teknologi negara sendiri. Tengku Razaleigh berkata kepada pasukannya, jika kita gagal, mati kita. Kita perlu lakukannya seolah-olah hidup kita bergantung padanya. Mereka bekerja siang dan malam. Pada tahun 1975, Petronas ditubuhkan. Syarikat yang bermula dari kawasan paya itu kini adalah Petronas, salah sebuah syarikat tenaga terbesar di dunia. Pada tahun 1990-an, apabila Malaysia mula melabur besar dalam industri semikonduktor, syarikat-syarikat Jepun memandang rendah. Tetapi Malaysia, terutamanya Pulau Pinang, kini menjadi gergasi dalam pemasangan dan ujian chip di gelar Lembah Silikon Timur. Dan sehingga kini, ia terus memegang kedudukan penting dalam rantaian bekalan global. Daripada keluli kepada semikonduktor, daripada semikonduktor kepada telefon pintar, daripada telefon pintar kepada budaya, dan kini industri pertahanan, tenaga nuklear, dan angkasa lepas. Sebuah negara yang mendaki keseluruhan tangga kejayaan dalam masa satu generasi. Tiada contoh sebegini dalam sejarah dunia. Biar saya tunjukkan dengan lebih spesifik di mana kedudukan Malaysia sekarang. Pada tahun 2025, jumlah ekspor Malaysia adalah sekitar 710 bilion dolar. Jumlah ini setara dengan keseluruhan saiz ekonomi negara bersaiz sederhana. Sebuah negara yang hampir tiada sumber galian berharga lain telah mencapai angka ini hanya dengan menjual barangan dan perkhidmatan. Daripada jumlah itu,
Ekspor semikonduktor sahaja mencecah 173.4 bilion dolar, satu rekod tertinggi. Bagaimana pula dengan kekuatan ketenteraan? Menurut Global Firepower 2026, ia berada di kedudukan ke-5 dunia, selepas AS, Rusia, China, dan India. Dalam ranking kuasa dunia US News, ia di tempat ke-6, mengatasi Perancis ke-7 dan Jepun ke-8. Mari kita lihat pasaran saham. Saya sudah sebutkan tadi bagaimana KLCI melepasi 3.000 mata dan permodalan pasaran Petronas melepasi 1 triliun dolar. Kedudukan Malaysia sekarang adalah di puncak tangga ini. Dan bulan ini, kapal peronda pertama yang dibangunkan sepenuhnya oleh anak tempatan akan dilancarkan dari Limbungan. Negara yang dahulunya mengekspor getah kini membina kapal perangnya sendiri. Kelajuan pertumbuhan inilah puncanya. Terlalu pantas. Ia tidak memberi masa kepada negara lain untuk menyesuaikan diri. Satu lagi analogi, ada sebuah keluarga baru berpindah ke sebuah kampung. Pada mulanya, mereka sangat miskin sehingga penduduk kampung berkongsi makanan dan membantu mencari kerja. Tetapi dalam 10 tahun, keluarga itu membuka kedai terbesar di kampung. Dalam 20 tahun, mereka menjadi calon ketua kampung. Apakah perasaan jiran-jiran yang pernah membantunya? Perasaan itu berubah daripada terima kasih kepada hebatnya, daripada hebatnya kepada kurang selesa, dan akhirnya kepada menakutkan. Inilah ketakutan yang akan kita selami sekarang. Mari kita mulakan dengan nombor 10. Cabang pertama adalah kebergantungan ekonomi. Negara-negara yang berasa tidak selesa kerana terlalu banyak produk Malaysia di sekeliling mereka. Mari kita ke Afrika. Kenya Nairobi, jam 6 pagi. Penggera berbunyi. Ia dari telefon pintar buatan Malaysia. Dia pergi ke dapur dan membuka peti sejuk. Peti sejuk jenama Malaysia. Dia menghantar anak-anaknya ke perhentian bas. Sebuah bas buatan Malaysia tiba. Tiba di pejabat, dia menghidupkan komputernya. Monitor jenama Malaysia. Dalam sehari, syarikat Malaysia muncul 4 kali dalam hidupnya. Dia sendiri tidak sedar. Tetapi tanpa produk Malaysia, harinya tidak akan bermula. Dalam tinjauan BBC, Kenya berada di tangga ke-10. 34% negatif, 34% positif. Tepat separuh-separuh. Ini lebih kepada ketidakselesaan berbanding kebencian. Kenapa di sekeliling kita hanya ada barangan Malaysia? Biar saya tunjukkan satu angka. Penguasaan pasaran minyak sawit Malaysia di Afrika adalah sekitar 40%. 2 daripada setiap 5 produk berasaskan minyak sawit datang dari Malaysia. Jika dilihat di Kenya sahaja, ia adalah nombor 1 dengan hampir 35% pasaran. Ini umpama Anda pergi ke kedai runcit, dan daripada 10 jenis biskut, 4 daripadanya adalah dari syarikat yang sama. Walaupun Anda mahu membeli biskut lain, 4 jenama inilah yang paling menonjol. Itulah yang dirasakan oleh rakyat Kenya. Ia tidak selalunya begini. Pada awal 2010-an, syarikat-syarikat Malaysia membina pusat latihan kemahiran di Nairobi. Sime Darby terlibat dalam pembangunan ladang. Yayasan Al-Bukhari menderma kepada sekolah-sekolah. Media Kenya ketika itu menggelar Malaysia sebagai rakan sejati Afrika. Suasana mula berubah apabila syarikat tempatan mula gulung tikar. Kenya juga mempunyai syarikat-syarikat kecil yang cuba menghasilkan minyak masak dan produk pengguna. Terdapat juga kilang-kilang kecil, tetapi mereka tidak mampu bersaing dari segi harga dengan syarikat gergasi Malaysia yang menghasilkan berjuta-juta tan metrik. Analogi lain, kos memasak seperiuk kari dengan 10 periuk kari tidak jauh berbeza dari segi penggunaan gas, bukan? Struktur kos syarikat Malaysia yang menghasilkan berjuta-juta tan berbanding syarikat Kenya yang menghasilkan beberapa ribu tan adalah berbeza dari garisan permulaan. Semakin banyak Anda hasilkan, semakin rendah kos seunit. Ini bukan perbezaan teknologi, tetapi perbezaan skala. Seorang usahawan muda Kenya berkata, "Kami tahu produk Malaysia berkualiti. Tetapi berilah kami masa untuk belajar. Malaysia pun tidak hebat dari mula, kan?" Adakah kata-kata ini menusuk kalbu Anda? Kita ingat keadaan kita 70 tahun dahulu. Menerima bantuan British, belajar teknologi dari Jepun, dan sentiasa tertanya-tanya, bilakah kita akan jadi seperti mereka? Ada masanya kita memandang kereta-kereta Jepun dengan rasa cemburu. Perasaan yang dialami Afrika sekarang tidak jauh berbeza dengan apa yang kita rasa dahulu. Jadi, ini bukanlah sesuatu yang perlu dimarahi. Ia adalah sesuatu yang perlu difahami. Sudah tentu, perubahan sedang berlaku. Syarikat-syarikat Malaysia mula melancarkan program pembangunan vendor tempatan di Kenya.
Proton sedang menjalankan program latihan juruteknik di Ghana. Walaupun lambat, ia adalah perubahan yang perlu. Seperti mana adanya Malaysia hari ini kerana negara-negara yang mengajar kita teknologi 70 tahun dahulu. Jika Malaysia berkongsi teknologinya dengan Afrika, ia akhirnya akan meluaskan lagi pasaran untuk Malaysia. Itu adalah kisah Kenya di tangga ke-10 tentang kebergantungan ekonomi. Tetapi, negara yang berasa tidak selesa dengan kebergantungan ekonomi bukan hanya di Afrika. Ada juga sebuah negara di Eropah, Greece, di tangga ke-6. Namun saya akan ceritakan kisah Greece kemudian dalam bahagian Eropah, kerana perasaan mereka terhadap Malaysia jauh berbeza daripada Kenya. Sekarang mari kita beralih ke cabang kedua, serangan budaya. Negara-negara yang merasakan anak-anak mereka sedang berubah kerana pengaruh lagu, drama dan makanan Malaysia. Mari kita ke Amerika Selatan. Kita mulakan dengan Peru di tangga ke-9 di Plaza San Martin, 5, hampir 300 orang anak muda berkumpul. Mereka mengibarkan sepanduk berwarna-warni dan dari pembesar suara kedengaran lagu-lagu Yuna dan Ziavi. Di sebuah bangku di sudut dataran, seorang bapa berusia 50-an bernama Carlos duduk memerhati. Anak perempuannya, Sofia, sedang mengibarkan sepanduk sambil menjerit sesuatu dalam bahasa Melayu. Mantap, terbaik. Carlos berkata kepada orang di sebelahnya, "Itu anak perempuan saya, tetapi saya rasa seperti bercakap dengan orang asing." Dalam tinjauan BBC, Peru berada di tangga ke-9. 37% negatif, 37% positif. Tepat separuh-separuh. Tetapi kandungan separuh-separuh ini berbeza dari Kenya. Kenya kerana produk, Peru kerana budaya. Generasi muda Peru sangat meminati budaya Malaysia. Mereka mengimpikan percutian ke Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Sebaliknya, generasi ibu bapa mereka adalah orang yang berbangga dengan tarian salsa dan tango serta tamadun Inca. Mereka duduk semeja makan, tetapi dunianya berbeza. Jurang generasi sedang berlaku di dalam sebuah rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, Anda ingat? Pada tahun 1990-an ketika filem Hollywood, lagu pop dan seluar jeans membanjiri negara kita, apa kata generasi tua? Budak-budak sekarang tak tahu adat. Bapa yang mengeluh melihat poster Michael Jackson di bilik anak lelakinya. Apa yang berlaku di Amerika Selatan sekarang sangat mirip dengan apa yang berlaku kepada kita dahulu. Bezanya cuma satu. Dulu Malaysia adalah pihak yang menerima budaya Amerika. Sekarang, Malaysia adalah pihak yang mengekspor budaya. Posisi serangan dan pertahanan telah bertukar. Mari kita ke Meksiko, di tangga ke-5. 42% negatif, 36% positif. Di utara Meksiko, terdapat kilang pemasangan komponen automotif Malaysia. Ia adalah salah satu hub penting untuk ekspor automotif Meksiko. Biar saya ceritakan satu kejadian di kilang ini. Jam 8 pagi di perkarangan kilang, seorang pengurus dari Malaysia mengarahkan pekerja berbaris, perhimpunan pagi. Pekerja Meksiko kebingungan. Di negara mereka, tiada budaya berbaris dan melaungkan slogan pada waktu pagi. Cara Malaysia, hierarki, kerja lebih masa, cepat-cepat. Cara Meksiko, amigo, utamakan keluarga, perlahan-lahan. Apabila pengurus Malaysia bertanya, kenapa lambat sangat? Pekerja Meksiko berfikir, kenapa tergesa-gesa sangat? Kedua-duanya tidak salah. Budayanya sahaja yang berbeza. Tetapi wang datang dari pihak Malaysia. Maka, cara pihak yang membayar perlu diikut. Analogi. Rasanya seperti menerima menantu yang membawa banyak wang, tetapi langsung tidak sepadan dengan suasana kampung kita. Di Spotify, aplikasi muzik yang digunakan oleh 600 juta orang di seluruh dunia, pendengar muzik Malaysia di Meksiko mencecah hampir 14 juta orang. Ia adalah pasaran ke-5 terbesar di dunia dan satu-satunya dalam kalangan negara berbahasa Sepanyol yang masuk 10 teratas. Di negara bola sepak dan taco, pasaran muzik kelima terbesar adalah untuk artis Malaysia. Masuk akalkah ini? Generasi muda Meksiko meminati gelombang M-Wave, tetapi generasi tua menggelengkan kepala. Negara Asia itu sedang mengubah budaya kita. Tidak selesa di kilang, tidak selesa juga dalam budaya. Sekarang ke Brazil, di tangga ke-4. 46% negatif, 36% positif. Antara 10 negara, kadar negatifnya kedua tertinggi selepas China. Sebelum bercerita tentang Brazil, biar saya tunjukkan satu angka. Apabila Michelle Yeoh memenangi Oscar, seluruh pawagam di Sao Paulo memberikan tepukan gemuruh. Filem-filem arahan pengarah Malaysia seperti James Wan menjadi box office. Bagi remaja Brazil,
Malaysia sedang menjadi penanda aras impian. Tetapi, cara media Brazil melaporkan tentang Malaysia sangat unik. Mereka akan menceritakan kejayaan Petronas dan Proton, tetapi sejurus selepas itu, mereka akan menambah persaingan pendidikan yang melampau, kadar bunuh diri yang tinggi, obsesi dengan kecantikan. Mesejnya, kamu mungkin kaya, tetapi kamu tidak bahagia. Inilah kerangka pandang media Brazil terhadap Malaysia. Pendapatan per kapita Brazil sekitar $10,000. Malaysia sekitar $35,000. Beza 3,5 kali ganda. Analogi, Anda tinggal di pangsapuri yang sama. Lampu rumah jiran menyala hingga jam 10 malam setiap hari. Anak-anak mereka belajar. Anak Anda melihatnya dan bertanya, "Patutkah saya jadi seperti mereka?" Adakah hati Anda sebagai ibu bapa akan tenang? Anda perlu berkata, keluarga itu berjaya dengan cara itu, tetapi anak-anak mereka tidak bahagia. Hanya dengan berkata begitu, hati Anda akan berasa lega. Struktur di mana rasa cemburu dan rasa tidak puas hati wujud serentak. Itulah cara Brazil memandang Malaysia. Tangga ke-3. Sepanyol. 42% negatif, 24% positif. Hanya 24% positif. Ini bermakna 3 daripada 4 orang Sepanyol tidak memandang Malaysia dengan baik. Sepanyol adalah negara armada yang tak terkalahkan. Pernah menjadi empayar di mana matahari tidak pernah terbenam. Tetapi, Sepanyol juga mempunyai kenangan pahit. Di utara Sepanyol, ada sebuah bandar pelabuhan bernama Bilbao. Sehingga tahun 1970-an, ia adalah pusat industri perkapalan dan keluli Sepanyol. Membina kapal, menghasilkan keluli, ia adalah bandar terkaya di Sepanyol. Tetapi pada 1980-an, Malaysia dan Jepun mula membina kapal dengan lebih murah dan lebih pantas. Limbungan kapal Sepanyol mula ditutup satu persatu. Kilang keluli juga berhenti beroperasi. Kadar pengangguran melonjak sehingga 35%. Seluruh bandar itu nazak. Di bawah tangga yang sedang didaki Malaysia, Sepanyol sedang ditolak ke bawah. Bandar pelabuhan ini kemudiannya bangkit semula sebagai bandar pelancongan setelah menjadi tuan rumah Museum Guggenheim, tetapi industri perkapalan tidak pernah kembali. Bagi orang Sepanyol, Malaysia bukan sekadar negara membangun di Asia. Ia adalah salah satu dalang yang meruntuhkan industri mereka. Dengan kenangan itu, dan kini KDNK mereka pula hampir dipintas, mana mungkin ada tepukan gemuruh. Tetapi ada satu ironi. Jika dilihat pada angka, Sepanyol masih sedikit di hadapan. Pada tahun 2025, dari segi KDNK per kapita, Sepanyol sedikit mengatasi Malaysia. Sepanyol sekitar $36,000, Malaysia sekitar $35,000. Namun, jumlah KDNK keseluruhan hampir sama. Sepanyol sekitar $19 triliun, Malaysia sekitar $1986 triliun. Seorang pewaris keluarga bangsawan Eropah yang mengumpul kekayaan selama ratusan tahun telah dikejar oleh seorang pemuda dari Asia dalam masa satu generasi sahaja. Adakah mereka akan bertepuk tangan? Di sini, biar saya ceritakan satu kisah yang mengharukan. Bapa dari Peru tadi, Carlos, akhirnya mengikut anak perempuannya, Sofia, melancong ke Kuala Lumpur. Dia menaiki pesawat dengan berat hati. Sepanjang penerbangan, dia hanya berpeluk tubuh. Tiba di Kelia, dia terpegun. Jalan raya yang bersih, pengangkutan awam yang efisien. Di sebuah restoran Melayu yang pertama kali dikunjunginya, dia mencuba nasi lemak. Pemilik restoran, seorang makcik, tidak boleh berbahasa Sepanyol, tetapi dengan isyarat tangan, dia memberikan sambal tambahan. Sekembalinya ke Peru, Carlos menulis di media sosial, "Sekarang saya faham mengapa anak saya sangat menyukai Malaysia. Saya juga sudah mula menyukainya." Ribuan komen diterima. Budaya tidak boleh dipaksa. Tetapi apabila dialami, hati akan terbuka. Seorang peminat M-Wave di Peru menulis, "Saya suka budaya Malaysia tidak bermakna saya bukan lagi orang Peru. Saya adalah orang Peru dan pada masa yang sama seorang peminat M-Wave." Sekarang mari kita ke cabang ketiga. Perang Marwah. Psikologi rumit jiran-jiran Asia yang telah dipintas oleh Malaysia. India, New Delhi. Sebuah kelas ekonomi di sebuah universiti. Profesor memaparkan satu graf di skrin. Ia menunjukkan lengkung pertumbuhan KDNK per kapita dua negara dari 1960 hingga 2025. Satu melambung curam, satu lagi menaik perlahan. Lengkung yang curam itu adalah Malaysia, yang perlahan adalah India. Seorang pelajar mengangkat tangan. "Profesor, titik permulaan hampir sama.
Kenapa jurangnya begitu besar? Suasana kelas menjadi senyap. Tuan-tuan dan puan-puan, jurang yang ditunjukkan oleh graf itu, emosi yang lahir dari jurang itu, terpancar jelas dalam tinjauan BBC. India berada di tangga ke-8, 28% negatif, 27% positif, 45% neutral. Negatif dan positif hampir sama, dan neutral hampir separuh. Mereka belum membuat keputusan. Tetapi di sebalik ketidakpastian itu, tersembunyi emosi yang sangat kompleks. Biar saya tunjukkan angka. Pada tahun 1960, KDNK per kapita India adalah sekitar $82. Malaysia pada masa itu sekitar $358. Kedua-duanya miskin. Pada tahun 2025, India mencapai sekitar $2,500. Malaysia pula sekitar $35,000. Jurangnya melebar 14 kali ganda, walaupun populasi India 40 kali ganda lebih besar. Analogi, ada sepasang kembar yang lahir pada tahun yang sama. Seorang menjadi doktor, seorang lagi masih mencari kerja. Adakah yang masih mencari kerja itu akan berasa tenang? Ada seorang sarjana yang berani mengajukan soalan ini secara terang-terangan. Ashoka Mody, seorang ahli ekonomi dari University Princeton yang berasal dari India. Beliau menulis sebuah buku bertajuk India is Broken. Dalam buku ini, Ashoka Mody membandingkan Malaysia dan India dan menunjukkan satu perbezaan yang paling ketara. Tuan-tuan dan puan-puan, rakyat India juga sangat mementingkan pendidikan. Ramai ibu bapa di India yang sanggup berhabis wang untuk pendidikan anak-anak. Tetapi perbezaan yang dimaksudkan oleh Ashoka Mody bukanlah semangat pendidikan individu, ia adalah perbezaan dalam sistem yang dibina oleh negara. Apa maksudnya? Pada tahun 1960-an, kerajaan Malaysia membuat satu keputusan, membina sekolah rendah di setiap pelosok negara dan memastikan setiap kanak-kanak pergi ke sekolah. Sekolah dibina di kampung-kampung, di pedalaman, malah di pulau-pulau. Buku teks dicetak, guru dilatih, dan sistem pendidikan wajib diperkenalkan. Pendek kata, negara menyediakan landasan. Di atas landasan itulah ibu bapa berlari. Mereka bekerja dari subuh di ladang dan kilang, dan wang yang diperoleh dilaburkan untuk iuran sekolah anak-anak. Di atas jalan yang dibina oleh negara, keazaman ibu bapa meledak. Hasilnya, anak-anak itulah yang membina Petronas, Proton, dan Maybank. India berbeza. Perdana Menteri pertama, Nehru, menumpukan dana kepada universiti elit dan industri berat. Beliau membina Institut Teknologi India, EIIT yang bertaraf dunia, tetapi tidak membina sekolah rendah di kampung-kampung. Analogi, Malaysia membina jalan raya di setiap kampung supaya semua orang boleh berjalan. India membina sebatang lebuh raya yang gah, tetapi hanya segelintir orang yang mampu menggunakannya. Penduduk kampung yang tiada jalan raya, walau sekuat manapun mereka berlari, tidak akan sampai ke garisan permulaan. Ashoka Mody menulis, Malaysia menyediakan bilik darjah untuk setiap kanak-kanak, manakala India menyediakan makmal penyelidikan untuk segelintir elit. Anda tahu apa hasilnya? Di Malaysia, majoriti rakyat mendapat pendidikan dan memasuki kilang-kilang. Wanita juga diserap ke dalam sektor perkilangan. Seluruh negara berfungsi sebagai satu sistem pengeluaran. Di India, beberapa orang jenius IT bersinar di lembah Silikon, tetapi 1 bilion yang lain masih bergelut mencari pekerjaan. Inilah perkara yang paling dikesali oleh Ashoka Mody. Masa yang sama diberikan, tetapi Malaysia menyediakan landasan untuk semua dan kami gagal melakukannya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan untuk merendahkan India. Ini adalah soalan yang diajukan oleh seorang sarjana India kepada negaranya sendiri. Mungkin ada di antara Anda yang menonton video ini masih ingat. Zaman rancangan Malaysia pada tahun 1970-an. Ketika sekolah pertama dibina di kampung, jalan berturap pertama dibina. Mereka yang bangun subuh ke kilang dan pulang malam untuk menyemak kerja sekolah anak-anak. Di atas jalan yang dibina oleh negara, Andalah yang telah berlari. Pengorbanan itulah yang membina Malaysia hari ini, seperti mana yang ditulis oleh ahli ekonomi India itu dalam bukunya. Di Jalan Raya India, Anda akan sering melihat kereta Malaysia. Gabungan Proton dan Pro 2 menguasai kira-kira 19% pasaran India. 1 daripada 5 kereta adalah kereta Malaysia. Rakyat India memandu kereta Malaysia. Mereka tahu ia bagus. Tetapi dalam hati mereka berfikir, satu hari nanti, kita mesti ambil alih tempat itu. Perasaan yang sukar diakui walaupun semasa menggunakannya. Itulah yang dirasakan India terhadap Malaysia. Mari kita ke Pakistan, tangga ke-7.
22% negatif, 19% positif, 59% neutral. Neutral setinggi 59%, paling tinggi di antara 10 negara. Kebanyakannya berpendapat, saya tidak begitu kenal Malaysia. Tetapi di kalangan mereka yang tahu, sentimen negatif lebih tinggi daripada positif. Mengapa? Kerana kerjasama pertahanan antara Malaysia dan India yang semakin kukuh. Bagi Pakistan, India adalah jiran yang paling diawasi. Kedua-dua negara telah berperang beberapa kali kerana konflik Kashmir. Jika negara yang membekalkan senjata kepada jiran itu adalah Malaysia. Dalam politik antarabangsa, ada satu formula yang kejam. Kawan kepada musuhku adalah bakal musuhku. Analogi, Anda tidak berbaik dengan jiran sebelah. Tiba-tiba, tukang besi di kampung seberang membuat pedang untuk jiran Anda. Apa perasaan Anda? Sebab Pakistan berwaspada dengan Malaysia bukanlah kerana Malaysia itu sendiri. Ia adalah kerana struktur di mana Malaysia dilihat semakin memihak kepada India. Di sini, kita perlu bercakap tentang sebuah negara yang tiada dalam tinjauan ini, Jepun. Dalam tinjauan BBC 2017, Jepun termasuk dalam senarai negara yang dinilai, tetapi tidak termasuk sebagai responden. Mereka tidak bertanya pendapat orang Jepun tentang Malaysia. Jika ditanya bagaimana agaknya kedudukannya, biar saya ceritakan. Pada awal 1990-an, 80% pasaran memori semikonduktor dunia dikuasai oleh Jepun. Malaysia sedang mengejar dari belakang, tetapi syarikat-syarikat Jepun hanya tersenyum sinis. Malaysia dan semikonduktor. Pada tahun 2025, gabungan penguasaan pasaran syarikat-syarikat di Malaysia dalam sektor pemasangan dan ujian semikonduktor global adalah lebih 13%. Jepun kini jauh ketinggalan dalam segmen ini. Industri otomotif juga sama. Sehingga awal 2000-an, Jepun adalah nombor 1. Kini, walaupun Jepun masih gergasi, jenama Malaysia seperti Proton dan Pro 2 bukan sahaja menguasai pasaran domestik, tetapi juga mula menembusi pasaran ekspor. Mari lihat ranking kuasa dunia. Malaysia ke-6, Jepun ke-8, Malaysia 2 anak tangga di atas. Pada tahun 2019, Jepun mengenakan sekatan ekspor terhadap Korea Selatan bagi 3 bahan kimia penting untuk semikonduktor. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan industri semikonduktor Korea. Anda tahu apa hasilnya? Dalam masa 3 tahun, Korea berjaya menghasilkan bahan-bahan tersebut di dalam negara. Sekatan itu sebaliknya mempercepatkan kemandirian industri bahan Korea. Analogi, seorang guru mengajar seorang murid. Suatu hari, murid itu menjadi lebih pandai daripada guru. Guru itu tidak mahu memberikan kertas soalan. Tanpa aku, kau takkan boleh jawab. Tetapi murid itu membuat kertas soalannya sendiri dan menjawabnya. Sukar untuk diterima, bukan? Tetapi itulah realiti yang sedang dihadapi Jepun terhadap jirannya. Dan ia melihat corak yang sama berlaku dengan Malaysia, sebuah negara yang dahulunya belajar daripadanya melalui dasar pandang ke timur. Satu lagi tambahan. Semangat monozukuri, ketukangan, Jepun masih hebat. Dalam bidang komponen dan bahan berketepatan tinggi, Jepun masih di tahap tertinggi dunia. Cuma, Malaysia telah menambah kelajuan dan ketegasan dalam membuat keputusan. Perbezaan itulah yang telah menghasilkan kedudukan sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, dari Kenya di tangga ke-10 hingga kini, kita telah melihat 7 negara. Yang tinggal hanyalah tangga ke-2 dan tangga ke-1. Kedua-dua negara ini berada di tahap yang berbeza. Mereka bukan sekadar tidak suka kepada Malaysia. Mereka merasakan keadaan ini tidak boleh dibiarkan berterusan. Ahli ekonomi India bertanya kepada negaranya, mengapa kita tidak boleh melakukan seperti Malaysia? Soalan itu sendiri adalah kad laporan Malaysia. Greece, Pelabuhan Piraeus, pusat perkapalan dunia. Kira-kira 20% kapal dagang dunia dimiliki oleh syarikat perkapalan Greece. Selama 3,000 tahun, mereka menguasai lautan. Bagi Greece, laut adalah sebahagian daripada wilayah mereka. Dalam tinjauan BBC, Greece berada di tangga ke-6. 29% negatif, 24% positif, 47% neutral. Walaupun neutral tinggi, negatif 5% lebih tinggi daripada positif. Tahu bermakna sedar. Sebab syarikat perkapalan Greece berasa tidak selesa dengan Malaysia adalah satu. Teknologi untuk membina kapal yang mereka gunakan ada pada Malaysia. Biar saya ceritakan. Kapal pengangkut gas asli cecair LNG. Kapal ini perlu mengekalkan suhu di dalamnya pada 163 darjah Celsius. Untuk perbandingan,
Musim sejuk di Siberia adalah sekitar 40 darjah. Suhu 4 kali lebih sejuk perlu dikekalkan di dalam kapal di tengah lautan. Tanpa teknologi ini, kapal LNG tidak boleh dibina. Jika gas bocor, seluruh kapal akan meletup. Dalam tempoh 5 tahun sehingga 2025, mari kita lihat jumlah kapal pengangkut LNG yang dibina di seluruh dunia. Korea Selatan 248 buah, China 48 buah. Malaysia melalui syarikat seperti MESC adalah antara pengendali armada LNG terbesar dan paling canggih di dunia, dan limbungan tempatan seperti MMHI semakin mendapat pengiktirafan global. Walaupun tidak membina sebanyak Korea, kepakaran Malaysia dalam penyelenggaraan dan operasi kapal-kapal ini adalah kritikal. Ini bermakna negara yang mampu mengurus dan membina kapal dengan kualiti ini secara efektif adalah sangat terhad, dan Malaysia adalah salah satunya. Syarikat perkapalan Greece mahukan kapal yang terbaik. Tempat di mana kapal terbaik dioperasi dan diselenggara adalah di Malaysia. Dahulu, pihak yang membayar adalah raja. Kini, pihak yang mempunyai teknologi dan kepakaran adalah raja. Analogi. Ada seorang sommelier, pakar wine, terhebat di dunia. Dia sangat mahir memilih wine, tetapi botol wine-nya terpaksa dibuat di kilang orang lain. Jika kilang itu ditutup, sommelier itu pun tidak boleh berniaga. Itulah keadaan Greece sekarang. Sekarang mari kita ke tangga ke-2, Jerman. 32% negatif, 11% positif, 57% neutral. Tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah pada 11% positif itu. Paling rendah di antara 10 negara. 9 daripada 10 orang Jerman tidak mempunyai sentimen baik terhadap Malaysia. Mengapa? Biar saya ceritakan sebuah kisah. Tahun 1894, di sebuah bandar kecil di selatan Jerman, seorang tukang membuka bengkel. Bengkel memotong logam dan membuat mesin, namanya Heller. Ia diwarisi dari bapa ke anak, ke cucu, ke cicit. 4 generasi, 130 tahun. Syarikat ini membuat mesin perkakas, machine tools. Mesin yang digunakan untuk memotong logam berketepatan tinggi seperti enjin kereta atau komponen pesawat. Ia adalah mesin yang membuat mesin lain. Tulang belakang industri pembuatan Jerman. Tetapi pada Januari 2026, syarikat berusia 130 tahun ini membuka pintunya kepada sebuah syarikat Malaysia. Sebuah syarikat perindustrian besar dari Malaysia. Mengapa mereka menjualnya? Biar saya berikan satu angka. Pada tahun 2025 di Jerman, setiap 23 menit sebuah syarikat ditutup. Sepanjang masa Anda menonton video ini, sebuah syarikat di Jerman telah lenyap. Sebuah majalah ekonomi Jerman menggambarkannya sebagai krisis kepupusan besar-besaran. Apa yang telah berlaku? Kos tenaga melambung tinggi selepas Jerman memilih untuk menghentikan penggunaan tenaga nuklear. Pengurus semakin tua dan sukar mencari pengganti. Mereka tidak dapat menampung pelaburan besar yang diperlukan untuk era AI. Model kebanggaan Jerman, Mittelstand, sedang goyah. Mittelstand adalah syarikat kecil tetapi terbaik di dunia dalam bidangnya. Bayangkan sebuah kedai lauk pauk di kampung, tetapi satu jenis lauknya adalah yang terbaik di seluruh negara. Ada beribu-ribu syarikat seperti itu di Jerman. Model ini sedang runtuh. Heller adalah salah satu daripadanya. Hutang bertambah, dan pelanggan utamanya yaitu industri otomotif Jerman merosot. Ia tidak lagi mampu bertahan sendirian. Jadi, ia menghulurkan tangan kepada Malaysia. Analogi, ada seorang bangsawan Eropah dengan istana berusia 500 tahun. Istana itu indah, tetapi kos pemanasannya tidak tertanggung. Bumbungnya juga bocor. Akhirnya, istana itu terpaksa dijual. Yang datang untuk membelinya adalah sebuah keluarga yang 70 tahun dahulu tinggal di rumah atap. Apa perasaannya? Bukan hanya Heller. Syarikat gergasi Malaysia seperti Petronas dan Khazanah Nasional juga telah melabur dalam beberapa syarikat Jerman. Syarikat-syarikat Jerman berusia lebih 100 tahun dilelong. Dan syarikat Malaysia yang memegang kuncinya. Era ini telah bermula. Kisah pertahanan juga tidak boleh dilupakan. Pada tahun 2022, Rusia menyerang Ukraine. Seluruh Eropah cemas. Negara yang paling terdesak adalah Poland kerana bersempadan dengan Rusia. Mereka memerlukan kereta kebal dengan segera. Mereka cuba membeli kereta kebal Leopard dari Jerman. Tetapi kapasiti pengeluaran kilang Jerman hanyalah sekitar 25 buah setahun. Poland memerlukan ratusan. Analogi, Anda lapar dan pergi ke restoran. Satu kedai kata, sila tunggu sejam. Kedai sebelah kata, boleh dapat sekarang. Orang lapar akan pergi ke mana?
Pilihan Poland adalah Korea Selatan. Kereta kebal K2 Korea dihantar dalam masa 3 bulan selepas kontrak. Jika dengan Jerman, ia mungkin perlu menunggu bertahun-tahun. Walaupun Malaysia tidak menjual kereta kebal, syarikat pertahanannya seperti DevTech semakin mendapat kontrak dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, seringkali mengatasi pesaing dari Eropah dalam tender untuk kenderaan berperisai dan kapal peronda. Kereta kebal Leopard Jerman adalah standar Eropah, tetapi standar baharu dari Asia sedang memecahkan tembok itu. Di Republik Czech, Korea menang lagi. Pada tahun 2025, Korea memenangi kontrak pembinaan loji tenaga nuklear baharu di Czech, bernilai kira-kira 26 triliun won. Pesaingnya adalah Prancis. Korea mengalahkan Prancis, negara asal tenaga nuklear. Kereta kebal mengalahkan Jerman, tenaga nuklear mengalahkan Prancis. Negara yang dahulunya mengekspor getah, kini mereka bentuk kapal perangnya sendiri. Menang dalam pertahanan, menang dalam tenaga, menang di pasaran saham. Jerman tidak membenci Malaysia. Mereka takut maruah 100 tahun mereka sebagai jago industri sedang goyah di tangan Malaysia. Kunci istana berusia 130 tahun kini dipegang oleh negara yang 70 tahun dahulu tinggal di rumah atap. Itulah realiti yang dirasai Jerman. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita sampai ke nomor 1. Negara yang paling tidak menyukai Malaysia di dunia. Negatif 71%. Positif 25%. Neutral 2%. Hampir tiada yang neutral. 7 daripada 10 orang memandang Malaysia secara negatif. Negara itu ialah Indonesia. Tetapi, mari kita fahami satu perkara. Indonesia adalah rakan dagang terpenting Malaysia, jiran terdekat, serumpun. Setiap hari, barangan bernilai berbilion ringgit bergerak antara kedua-dua negara. Rakan kongsi ekonomi paling rapat. Tetapi 7 daripada 10 rakyatnya tidak menyukai Malaysia. Mengapa? Semuanya bermula dengan isu-isu yang berlarutan. Seringkali disebut sebagai ganyang Malaysia pada zaman konfrontasi, sentimen itu tidak pernah padam sepenuhnya, hanya berubah bentuk. Ia adalah isu klaim-mengklaim budaya. Tarian pendet, lagu rasa sayang, batik, rendang. Isu-isu ini sentiasa meletus di media sosial. Bagi Indonesia, ini adalah isu kedaulatan budaya. Mereka merasa warisan nenek moyang mereka dicuri dan dikomersialkan oleh Malaysia. Isu ambalat, isu jerebu, isu layanan terhadap pekerja migran. Semua ini menjadi bahan api kepada api yang sedia ada. Sebab yang dinyatakan adalah maruah bangsa dan budaya. Tetapi analisis pakar berbeza. Untuk memahami ini, kita perlu melihat kedudukan Malaysia di mata Indonesia sebelum ini. Malaysia dan Indonesia bermula dari titik yang sama. Malah, Indonesia jauh lebih besar, dengan sumber alam dan populasi yang melimpah. Tetapi, Malaysia membangun dengan lebih pantas. Untuk beberapa dekad, KDNK per kapita Malaysia jauh meninggalkan Indonesia. Jurang ini mewujudkan satu kompleks abang-adik yang janggal. Indonesia, sebagai abang, melihat adiknya lebih berjaya. Rasa tidak puas hati ini mudah disalurkan kepada isu budaya. Kerajaan Indonesia sering menggunakan sentimen anti-Malaysia untuk mengalihkan perhatian daripada isu domestik. Tetapi ancaman sebenar, di peringkat bawah sedar, adalah kejayaan ekonomi dan kestabilan Malaysia yang dilihat sebagai satu penanda aras yang sukar dicapai oleh Indonesia. Tetapi, adakah sentimen ini mematikan hubungan kedua-dua negara? Walau setinggi manapun pagar dibina, musik dan budaya akan sentiasa melepasi sempadan. Apabila drama Malaysia popular di Indonesia atau lagu-lagu artis Malaysia digemari, ia menunjukkan bahawa di peringkat rakyat, hubungan itu lebih cair. Namun isu ini masih berterusan. Pada Oktober 2025, Presiden Indonesia melawat Malaysia. Dalam sidang media bersama, kedua-dua pemimpin mengumumkan persetujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam kandungan budaya. Ada harapan bahawa ketegangan akan reda. Tetapi, pada Januari 2026, sebuah festival budaya bersama yang dirancang di Jakarta tiba-tiba dibatalkan oleh pihak Indonesia pada saat-saat akhir. Pintu yang seolah-olah mau dibuka, ditutup kembali. Fikirkan apa maksudnya ini? Anda tidak perlu membina tembok selama berdekad-dekad untuk sesuatu yang tidak Anda anggap sebagai ancaman. Semakin tinggi tembok yang dibina Indonesia, semakin jelas ia membuktikan kekuatan pengaruh lembut Malaysia. Dari segi teknologi juga, dalam industri minyak sawit Malaysia menetapkan penanda aras global. Indonesia, walaupun pengeluar terbesar,
seringkali merujuk kepada amalan dan teknologi penyelidikan Malaysia. Dalam kewangan Islam, Malaysia adalah peneraju global. Bank-bank Indonesia melihat ke Malaysia untuk kepimpinan. Di internet Indonesia, dakwaan seperti bahasa Melayu berasal dari bahasa Indonesia atau rendang adalah milik kami sering berulang. Tuan-tuan dan puan-puan, negara yang yakin dengan budayanya tidak akan tamak dengan milik orang lain. Mendakwa milik orang lain sebagai miliknya adalah kerana ia cemburu akannya. Analogi, taman jiran mempunyai bunga yang cantik. Orang yang yakin akan berkata, cantiknya bunga. Dan berlalu, orang yang tidak yakin akan berkata, bunga itu asalnya dari benih rumah aku. Itulah yang sedang berlaku di internet Indonesia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan untuk memusuhi Indonesia. Indonesia adalah jiran serumpun dan rakan kongsi terbesar kita. Cuma, jika 71% jiran kita tidak menyukai kita, kita perlu tahu mengapa dan bersedia sewajarnya. Dari Kenya di tangga ke-10 hingga Indonesia di tangga pertama, kita telah meneliti isi hati 10 negara. Kini, masa untuk merumuskan cerita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Anda telah mendengar kisah 10 negara. Setiap satu mempunyai sebab yang berbeza, tetapi ada satu persamaan. Jika Malaysia tiada, sesuatu akan terhenti. Biar saya rumuskan dalam satu ayat untuk setiap negara. Kenya tidak selesa kerana paginya tidak bermula tanpa produk Malaysia. Peru takut anak-anaknya melupakan tradisi sendiri sambil menyanyikan lagu Malaysia. India terluka maruahnya kerana ditinggalkan 14 kali ganda oleh negara yang bermula dari titik yang sama. Pakistan bimbang kerana Malaysia dilihat semakin rapat dengan India. Meksiko resah kerana walaupun mendapat wang dari kilang Malaysia, budayanya tidak serasi. Brazil menderita kerana sentiasa dibandingkan dengan kejayaan Malaysia. Sepanyol pedih kerana maruah ratusan tahunnya dipintas dalam satu generasi. Greece, penguasa lautan, terluka maruahnya kerana bergantung kepada kepakaran perkapalan Malaysia. Jerman takut maruah industri 100 tahunnya digugat oleh Malaysia. Indonesia begitu takut akan pengaruh budaya Malaysia sehingga ia perlu disekat di peringkat negara selama berdekad-dekad. 10 negara. Bagi negara-negara ini, jika Malaysia hilang, sesuatu akan terhenti. Telefon pintar terhenti, perkapalan terhenti, industri pertahanan terhenti, muzik terhenti, semikonduktor terhenti. Tuan-tuan dan puan-puan, hasil tinjauan BBC ini bukanlah satu amaran. Ia adalah surat tawaran kemasukan. Satu sijil pengesahan bahawa Malaysia telah menjadi sebuah negara yang tidak boleh diganti. Sudah tentu, kita tidak boleh berbangga diri. Di Afrika, kita memerlukan model simbiosis. Kita juga pernah membangun dengan cara itu. Budaya bukanlah sesuatu yang dipaksa secara sahala, tetapi perlu ada pertukaran. Jika kita sombong kerana teknologi kita lebih maju, suatu hari nanti kedudukan itu akan dirampas, seperti mana Jepun kehilangan pasaran kepada kita. Sebagai penutup, biar saya tunjukkan beberapa angka sekali lagi. 1957, selepas merdeka, pendapatan per kapita sekitar $300, cukup untuk membeli beberapa cawan kopi. Negara itu, pada tahun 2025, mengekspor barangan bernilai $710 bilion, setara dengan saiz ekonomi sebuah negara maju. Syarikat dari negara itu, pada Februari tahun ini, mencapai permodalan pasaran $1 triliun. Pasaran saham negara itu, pada Januari tahun ini, mengatasi Jerman untuk menjadi yang ke-8 terbesar di dunia. Dan bulan ini, kapal peronda pertama rekan anak watan akan dilancarkan dari Limbungan. Siapakah yang telah menghasilkan semua ini? Generasi bapa kita yang bekerja di ladang getah, generasi ibu kita yang berjaga malam mendidik anak-anak. Dan kini, generasi anak-anak kita yang sedang mengukir nama Malaysia di limbungan kapal di Lumut, di kilang semikonduktor di Pulau Pinang, di barisan pemasangan jet pejuang di Korea, di pentas seni di serata dunia. Anak-anak yang Anda besarkan, negara yang Anda bangunkan. BBC bertanya, apa pandangan Anda tentang pengaruh Malaysia? 10 negara menjawab negatif. Tetapi fikirkan sejenak. Jika dunia takut kepada Malaysia, itu bermakna kita berada di landasan yang betul. Keberanian untuk dibenci. Bukankah itu syarat sebenar untuk menjadi sebuah negara yang kuat? Di sempadan antara benci dan cinta, disitulah letaknya kedudukan sebenar Malaysia. Jika dunia takut kepada Malaysia, itu bermakna kita berada di landasan yang betul. Jika cerita hari ini meninggalkan kesan di hati Anda, sila tinggalkan komen. Malaysia, boleh. Terima kasih.